Baik, kita boleh mulakan kuliah hadis kitab Bulughul Maram, hadis yang ke 1467 1467, Kitabul Jami', kitab kelengkapan. Kitab kelengkapan ni banyak berkaitan dengan adab, ataupun akhlak. Jadi boleh kita teruskan hari ini. Hadis 1467. Hari itu saya ulang sikit. Hari itu berkaitan dengan iaitu kewajipan seorang Muslim. Ada 6. Iaitu dianjurkan memberi salam, mendatangi undangan, memberi nasihat, tasmid, iaitu menjawab orang bersin, melawat orang sakit, mengiringi jenazah. Itu di antara yang dikatakan oleh Nabi, 6 kewajipan orang Muslim. Sekarang kita masuk hadis yang 1467. Siapa nak baca boleh, silakan. Dari okey, sila teruskan. Catat 1467 hadis sah. Matan dia, dianjurkan kita memperhatikan orang yang di bawah kita. Hukum lil irsyad. Hukum lil irsyad. Mana lil irsyad ni untuk pimpinan. Baik, simak semula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berdarjat muttafaqun alaihi, mana disepakati ke atasnya. Hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah olehmu kepada orang yang di sebelah bawah daripada kamu, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kamu lihat kepada orang ia di atas kamu. Wa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Supaya apa? Maka katanya, dengan itu lebih patut bahawa kamu tidak akan mengingkari nikmat Allah ke atas kamu. Jadi hadis ini adalah hadis yang berkaitan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau kita nak mensyukuri, nak tahu kita mensyukuri nikmat Allah, maka kita pandanglah orang yang di sebelah bawah kita, bukan orang yang di atas kita. Kalau kita pandang orang yang di bawah kita, ia akan membawa kepada mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Contohnya, kalau kita mempunyai kenderaan berupa kereta, maka bersyukurlah kita ada kereta tidak kena hujan panas. Tetapi mereka yang naik motor lagi susah. Hujan panas terpaksa ditempuh. Kemudian orang yang ada motor pula bersyukur dia ada motor. Ada orang tu tak ada motor, naik basikal mengayuh sana, mengayuh sini. Jadi kemudian orang yang berbasikal pula dia bersyukur dia ada basikal. Ada setengahnya tu tak ada basikal. Jalan kaki je. Datang kuliah pun jalan kaki je.
Ada orang tu jalan naik basikal. Jadi yang naik basikal tu bersyukur. Kerana apa? Kerana dia lebih cepat lagi dengan basikal daripada jalan kaki. Ya. Di sini baru kita tahu bersyukur. Kalau tak, ya, kalau kita pandang yang di atas, orang ni kereta, orang apa yang sebelah tu kereta baru, kita pun nak kereta baru. Ya, dia rumah besar, kita pun nak rumah besar. Jadi, di situ kita tak mensyukur nikmat yang ada pada kita. Akhirnya kita macam nak berlumba-lumba. Ya, akhirnya ni apa akan jadi kepada kita? Ya, akhirnya kita tak jadi orang yang tak reti nak bersyukur. Macam tu. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi. Ya, kalau kita nak jadi orang yang patut bersyukur kepada nikmat Allah, pandang sebelah bawah, jangan pandang ke atas. Macam tu. Ya. Yang pandang orang yang di atas kita, pandang orang di bawah kita yang lebih susah daripada kita. Macam tu. Ada orang yang lebih susah daripada kita. Maksudnya macam tu. Ya. Syukur kita. Macam tu. Barulah kita tahu bersyukur. Ya. Dan tahu mensyukuri nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kita. Itu tanda kita dapat merendah diri. Ya, kalau tak boleh kita nak merendah diri. Kalau pandang ke atas sampai bila-bila pun tak akan dapat merendah diri. Okey, itu hadis yang ke 1467. 1468. Siapa nak baca? Silakan. Silakan. Sila. Ya, catatkan hadis 1468, hadis sah. Matan dia menunjukkan baik akhlak. Dikatakan birrun, ya. Birrun. Dan ragu-ragu dalam mengerjakan kebaikan dikatakan ismun. Hukum sebagai satu ketentuan. Biasa mas semula. Hadis dari Nawas bin Sam'an, ia berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW dari hal al-birru dan al-ismu. Mana dari hal kebaikan dan dosa. Nabi bersabda katanya, al-birru husnul khuluq. Iaitu kebaikan itu ialah akhlak. Sebaik-baik akhlak. Husnu itu sebaik-baik. Khuluq itu akhlak. Ya. Wal ismu dan dosa, mahaka fi sadrika. Ya. Dan dosa itu, ya, apa yang membuatkan dada itu, ya, atau sesak atau berdebar-debar. Ya. Wa karita an yattali'a alaihin nas. Dan kau tidak suka bahawa ia tahu atau ia ketahui oleh manusia ke atasnya. Maknanya bahasanya, ya, engkau sendiri pun tak suka kalau orang tahu, ya, dosa kamu atau kesalahan kamu. Ya. Jadi dua perkara ini, ya, amat
cantik dia punya susunannya, yaitu yang dikatakan penilaian penilaian. Kebaikan ialah orang yang berakhlak terpuji. Itu dikatakan husnul khuluq. Sedangkan dosa ialah seorang yang malu melakukan sesuatu apabila diketahui oleh orang lain. Dan dadanya merasa berdebar-debar kalau menjalankan perbuatan yang tidak baik atau diketahui orang. Jadi kita kalau buat sesuatu yang rasa tak menyenangkan hati, yang rasa bersalah, kita punya hati tu automatik dia berdebar-debar. Ya. Berdebar-debar tu Allah ciptakan kita macam tu. Bila kita membuat sesuatu yang memang salah, ya, atau kita takut orang tahu, hati tu cepat berdebar-debar. Itu dekatan ismu. Itu dosa. Ya. Kalau benda yang baik, kita akan senang hati. Tenang kita. Atau senang hati kita. Itu dikatakan husnul khuluq. Ya. Terkadang kita kena mencari ketenteraman hati, ketenteraman jiwa. Ya, kita sentiasa buat baik. Dan buat sesuatu yang baik itu maknanya tenteram jiwa kita. Macam tu. Ya. Itu dikatakan dua penilaian. Satu penilaian yang dikatakan bir, satu penilaian mengenai tentang ismu. Ya. Jadi ismu itu, bir itu adalah husnul khuluq, sebaik-baik akhlak. Sedangkan yang dikatakan ismu itu mahaka fi sadrika, yaitu apa yang mendebar-debarkan dalam dadamu. Baik, 1469. Siapa nak baca? Silakan. 1469. Silakan. Ya, cantik tak? Ya. 1469, catatkan hadis sah. Matan, dilarang dua orang berbisikan tanpa memberitahu atau minta izin pada yang ketiga. Hukum lil irsyad. Lil irsyad. Irisan ni mana untuk pimpinan? Pimpinan ke untuk petunjuk, itu namanya lil irsyad. Baik, kita ulang semula. Hadis ini. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Dia katanya Rasulullah SAW bersabda, "Iza kuntum salasatun fala yatanaja isnani dunal akhar." Apabila kamu bertiga, maka janganlah dua orang ini berbisik-bisik yang meninggalkan yang lain. Hatta tahtalitu binnas, sehingga kamu bercampur atau bergaul dengan manusia. Min ajli, kerana itu, anzalika yuhzinu, kerana itu dia akan menyedihkan akannya. Hadis muttafaqun alaihi, dan lafaz ini katanya li muslim, bagi muslim. Jadi ingat maknanya kalau kita berdua contohnya, kemudian kita jumpa kawan, kawan lama tak jumpa, sedangkan kita berdua, kawan kita ni tak kenal dia, bolehlah kita kenalkan, berbincang bersama macam tu,
Jangan terus ditinggalkan. Ya. Nah, terkadang kalau perbuatan-perbuatan macam ini memang menyedihkan. Contohnya, ya, ah, seorang kawan di orang Kelantan, ya, elok kita berborak dengan dia, bercakap dengan dia. Bila jumpa geng Kelantan, ditinggalkan kita. Elok je dia berbual lama, ditinggalkan kita. Sedih tak sedih? Ya, kalau kejap tak apa. Lama pula tu. Ya. Dah dengan logat Kelantan kita pun tak faham. Ya, sedap je dia berborak. Rupanya hadis ni memberitahu macam tu. Tak boleh. Ya. Jadi kita sedih, kita sebagai kawan tu sedih, ditinggalkan lama sangat. Maknanya, ya. Dalam kita tenganga je tak tahu dia punya bahasa, ya. Bahasa Kelantan pekat. Bahasa Kelantan pekat tak tahulah kita. Ada agaknya kat kita ni. Entah ada kot. Hmm, hmm. Jadi itu pelajaran lah. Maknanya jangan kita buat macam tu. Ataupun saya kata orang Jawa pun macam tu jugalah. Dia jumpa geng Jawa, ditinggalkan kawan Melayu tu. Ditinggalkan kawan Melayu cakap Jawa, elok cakap Jawa. Orang Melayu tercengang je. Samalah juga. Ya, bahasa. Speaking. Ha. Ada juga geng Jawa ke sini. Ada geng Jawa. Jadi rupanya dalam hadis dah ada rupanya. Dia dah bagi tahu. Ha. Kalau kita berdua dengan seorang kawan, kalau kita jumpa kawan lain, biarlah bergaul bersama. Mana borak bersama. Cakap yang sama-sama dia boleh faham senang. Ya? Ataupun minta izin sekejap. Sekejap ya saya nak cakap dengan kawan ni. Kejap ya. Tak apa minta izin. Macam tu. Jangan terus tinggalkan. Terus tinggalkan macam tu jadi menyakitkan hati. Ya? Ini akhlak-akhlak yang baik. Ya? Diterangkan dalam bab Kitabul Jami', bab kelengkapan. Okey, kita teruskan 1470. Kita teruskan dari Ibnu Umar. Okey, sila. Ya. Okey, kita catatkan ya. Hadis 1470. Catatkan, hadis sah. Matan dilarang membangunkan seseorang dari tempat duduknya dalam satu majlis. Kemudian yang membangunkan itu duduk padanya. Hukum haram. Ini ya, bab-bab yang berkaitan dengan ya akhlak. Ya. Jadi Nabi SAW katanya, Nabi bersabda ya, dari Ibnu Umar katanya, Rasul bersabda, La yukimu tidak boleh. Yukimu rajulah min majlisi. Tidak boleh seorang yang membangunkan seseorang daripada majlisnya atau tempat duduknya, summa yajlisu fih. Kemudian dia pun duduk padanya. Walakin dan tetapi tafassahu wa tawassau. Ya, boleh dikatakan tafassahu. Ya,
lapangkanlah, watawasau, dan luaskanlah. Ya. Ini satu perangai yang tidak baik atau akhlak yang tidak baik. Ya, kita suruh orang tu bangun, dia dah duduk situ, kita suruh orang tu bangun dan kita sendiri duduk. Ini adalah akhlak yang tidak baik. Ya. Tapi kalau seandainya kedudukan tu macam dalam majlis bukan kerusi ya, majlis yang duduk atas lantai ni, boleh lapang-lapangkan sikit, luaskan sikit, ada orang ni nak duduk, macam tu tak apa. Bukan membangunkan. Bagi peluang lapangan sikit ni bagi orang nak duduk. Okey. Itu bukan membangunkan. Kalau kita membangunkan, itu salah. Ya. Biasa taktik-taktik dalam majlis ni yang kita tengok lah kan, majlis-majlis. Kadang orang ni cakap apa? Jang. Dalam bahasa apa di Negeri Sembilan sebut Jang. Jang, mak kau panggil kat dapur tu. Ya. Padahal tak panggil. Dia bangun, orang tu pun duduk. Ya. Dia buat taktik macam tu. Jang, mak kau panggil kat dapur tu. Dia kata. Lepas tu orang tu bangun. Pergilah ke dapur. Yang dia duduk. Tak ada pun mak dia panggil. Itu. Cara macam ni hukum haram. Akhlak yang tidak baik. Kalau kita sendiri yang duduk, kita bangun kerana hormat ada orang yang lebih kita muliakan. Kita sendiri bangun, tak apa. Kita bagi dia duduk. Itu lagi baik. Itu lagi akhlak mulia. Ya. Jangan kita membangunkan orang yang sedang duduk. Tanya boleh? Okey, sila. Kalau misalnya dalam rumah, itu orang tua tak ambil makanan. Okey. Orang tua tak bagi tak? Habis lain kali kalau bangun tu, letaklah tanda. Tanda tak ada memanglah, bukan apa, bukan ada nama, betul lah, tak ada nama. Kenalah letak tanda. Jangan letak tanda wakaf. Letak tanda yang orang boleh apa ataupun pesan dengan orang sebelah. Jangan semua bangun. Macam mana? Kita tak pesan. Kita main bangun je. Ingat nak balik. Rupa nak ambil bubur. Rupa nak ambil bubur, nak makan bubur ya. Jadi macam tu bukan salah kita lah. Bukan salah dia. Salah kita, bukan salah dia, salah kita lah. Kita tak berpesan dengan orang sebelah dan kita tidak meletakkan satu tanda. Biasa kalau perempuan ni sendiri letak bag. Dia letak bag dulu kat situ macam tu. Biasanya lah. Tapi selalu orang kalau misalnya orang tempat itu sorry lah. Itu orang yang faham. Orang yang faham ni yang masalah orang tak faham ni. Dia tak mau lebih kurang. Kita lah mengalah nampaknya. Mengalah nampaknya. Tak boleh lebih kurang. Memang terpaksa mengalah. Baik ya, kita teruskan dengan 1471. Siapa nak baca? Silakan.
Sila sila. Hmm. Ya ya, terus. Sekar tu mana bersih ya, bersihkan. Hmm. Oh, Okey, cantikkan dulu hadis 1471 hadis sah. Matan, matan dia sebelum mengusap tangan, bracket mencuci lah ya. Bracket mencuci, diperintah menjilat atau menjilatkan pada orang lain. Hukum mubah. Mubah ni mana harus ya. Jadi ini di antara satu sunnah ya, satu sunnah. Diterangkan oleh Rasulullah SAW katanya iza akala ahadukum ta'aman. Apabila makan seorang kamu akan makanan falayam sahu, maka jangan ia bersihkan ataupun ia cuci yadahu tangannya hatta yal'aqaha au yul'iqaha, sehingga ia menjilatnya atau ia jilatkan akannya kepada orang lain. Maknanya itu di antara sunnah. Mana kita kalau makan gunakan jari jemari kita, sebelum kita cuci, apa-apa yang ada kat jari kita tu dijilat dulu. Ya, itu dikatakan keberkahan. Kita tak tahu ketika makan. Ya. Ataupun jilatkan kepada orang lain. Bahasa jilatkan kepada orang lain, siapa nak jilatkan jari kita kan? Jadi mungkin suami isteri ya. Itu lain lah. Mana dia jilatkan jari kita ke macam tu, itu lain ya. Maknanya diperbolehkan demikian. Jadi rupanya di antara mereka yang selalu melakukan demikian ni bukan maknanya suatu perangai tak baik ya. Perangai mulia dalam hadis. Kadang kita tengok mau jijiknya dijilat dengan tangannya kan. Sebenarnya ya, perbuatan itu sunnah. Kita tak tahu. Ya. Maknanya senonoh sikitlah kalau menjilat jari itu. Janganlah nampak menjilat tak senonoh kan. Biarlah sopan ya cara menjilat tu. Ya. Maknanya ujung-ujung jari tu ya yang pada kuku kan, ujung-ujung jari tu. Jilatlah ujung-ujung jari tu ya. Itu di antara sunnah ya. Bukan benda tu tak senonoh ataupun kita pandang jijik ya. Oh tak ya. Ini adalah sunnah. Korang tahu. Keberkatan tu kita tak tahu ada kat situ ya, ketika makan. So itu ya, sebenarnya makan dengan jari itu lebih baik. Ya, amalan kita makan tu dengan jari itu lebih baik. Ya, dan maknanya mengikut ya kajian, kita makan dengan jari itu lebih cepat hadam dalam perut daripada kita makan gunakan sudu ataupun tangku. Ya. Sebab pada ujung-ujung jari kita ni ya, celah-celah kuku kita ni ya,
menyebabkan mudah kalau makanan tu disentuh oleh jari kita, makanan tu pun mudah basi daripada makanan yang tak disentuh oleh jari. Jadi itu dikatakan mudah hadam dalam perut kalau kita makan menggunakan jari jemari kita. Ingat bahawa kalau kita lihat ada orang makan dia menjilat jarinya, itu sunnah, jangan kita cerca dia. Ilmu kita tak sampai ke situ. Kita cerca dia, jangan. Itu mulia. Baik, kita teruskan lagi 1472. Okey, siapa nak baca? Sila. Okey, kita semak semula. Tengok hadis 1472, catatkan hadis sah. Matan menerangkan siapa yang dianjurkan memberi salam lebih dahulu. Dalam braket al-bayan. Al-bayan ni keterangan ni, memberi keterangan atau memberi penjelasan. Hukum, catatkan, sebagai satu ketentuan. Baik, semak semula. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah katanya, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, liyusallim as-saghir alal kabir, hendaklah memberi salam yang kecil atas yang besar. Mana orang anak memberi salam kepada orang tua. Al-maru alal qa'id, orang yang berjalan kena bagi salam orang duduk. Wal qalil alal kathir, dan kumpulan yang kecil memberi salam kepada kumpulan yang banyak. Muttafaqun alaihi. Dan pada riwayat Muslim, waraqib alal masyi, dan orang yang berkenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Maknanya siapa yang patut mendahulukan salam di sini. Itu maksudnya. Jadi dalam hadis lain diterangkan, orang yang memberi salam dahulu itu lebih baik daripada orang yang menjawab salam. Jadi kalau ikutkan adatnya lah, kalau orang kecil memberi salam orang besar, adatnya cantik. Tapi ingat bahawa Rasul sendiri memberi salam kepada kanak-kanak. Mana sebagai satu, kalau kita memberi salam kepada kanak-kanak, maknanya itu satu didikan supaya kanak-kanak itu membiasakan dengan ucapan salam. Bukan makna kita sebagai orang tua, kita menyombong. Budak-budak ni tak kerti langsung adab nak beri salam dengan orang tua ni. Tak boleh macam tu. Kita kadang kena mulakan, yang tua ni mulakan, supaya jadi didikan kepada si kanak-kanak ni. Jangan kita mengatakan kanak-kanak ni tak ada adab, tak nak bagi salam dengan orang tua. Kita ajarkan dia supaya ia jadi satu didikan buatnya. Dalam hal-hal lain, macam kita sedang berjalan nampak orang duduk, kita bagi salam dengan orang duduk, itu patutlah. Kita kumpulan yang datang, kecil lah mungkin kumpulan tu, kita masuk kepada kumpulan yang besar, kita bagi salam. Tapi kena ingatlah, kalau kita kumpulan, jangan semua 20 orang tu semua bagi salam.
Ya, seorang bagi salam dah cukup. Ya, untuk mewakili yang lain. Ha, jangan 1, 2, 3. Assalamualaikum ramai-ramai. Ya, itu tak ada. Ya, itu kalau berjemaah tu seorang saja bagi salam dah cukup, yang menjawab seorang pun dah cukup. Macam tu. Ha? Baraan. Itu ramai-ramailah. Ya, tu maknanya dalam hukum, ya, kalau kumpulan ramai dengan ramai, mana cukup seorang bagi salam dan cukup seorang jawab salam. Ya, dia dikatakan sebagai fardu kifayah, bukan wajib semuanya, tak. Ya. Okey, kita teruskan lagi hadis yang 1473. Okey, sila. Baru sebut tadi. 1473, catatkan. Hadis boleh dipakai. Matan, dari antara orang banyak cukup seorang yang memberi salam atau yang membalas salam. Hukum memberi salam sama juga hukum dia, sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Bahwa dia menjawab salam sama juga wajib kifayah. Ya, hadis ini yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi, ya. Hadis ini boleh dipakai. Ia nak memberitahu bahawa kalau jemaah, kalau seorang itu memberi salam kepada satu jemaah, ya, maka cukup, ya, jemaah itu ada seorang jawab dah cukup. Ya. Begitu juga rombongan dengan rombongan. Rombongan A bagi salam dengan rombongan B, cukup seorang bagi salam dan seorang yang jawab salam. Ya. Dan dalam segi hukum pula, memberi salam itu bukan wajib, tapi sunnah. Sunnah ni sunat lah. Sunnah ni mana sunat, ya? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah maknanya, ya, macam kita sebut selalu fardu kifayah. Kita tak pernah sebut sunat kifayah. Sunat kifayah pun ada, mana seorang saja, ya, untuk mewakili yang lain. Menjawab salam pula wajib kifayah, atau bahasa lain fardu kifayah. Maknanya, ya, seorang yang menjawab dah cukup, ya, tak bersalah yang lain. Yang lain tidak akan bersalah, tidak akan berdosa, ya. Jadi cukup seorang yang menjawab, ya. Baik, ya, kita teruskan lagi hadis 1474. Siapa nak baca 1474? Dari tak dengar suara. Dan darinya
Okey. Catatkan hadis 1474. Hadis sah. Matan, dilarang memulai salam pada orang Yahudi dan Nasrani. Hukum haram. Kita memulai bagi salam kepada orang Yahudi ataupun Nasrani, ya, tidak dibolehkan, ya, melainkan dia mulai dulu. Baik, macam mana hadis ini, ya, dia punya maksud. Mengucapkan salam secara Islam kepada umat Yahudi dan Nasrani atau agama lain dari Islam tidak dibolehkan, dan kita dianjurkan bila bertemu dengan orang Yahudi atau Nasrani di tengah jalan, sebab kita mendesak mereka hingga mereka ke tepi. Jadi kalau majoriti kita lain, kalau majoriti dia, kita yang kena sesak ke tepi, ni. Bergantung kepada majoriti lah. Ya, kalau majoriti, ya, ramainya orang Islam, kita bolehlah sesakkan dia ke tepi. Tapi kalau terbalik, kita jadi mangsa. Ya. Baik, jadi mengucapkan, ya, salam ni kepada orang yang, ya, bukan Islam, ya, dikatakan, ya, haram, ya. Tapi bila kita bertemu dengan orang-orang yang bukan Islam, ya, kita maknanya jangan mengucapkan, ya, perkataan salam kepada mereka, ya. Tapi terkadang kita terdapat, ya, duga orang-orang yang bukan Islam pun kadang, ya, muka taklah nampak kita ni pasal terlampau memandang muka kemelayuan saja, ya. Tapi kadang mereka-mereka yang berwajah tu, ya, tak berwajah Melayu, tapi mereka kadang bagi salam kepada kita, ya. Dalam hati kita mungkin ini orang Islam, ya. Dan orang-orang yang bukan Islam pun, ya, pandai dia bagi salam, ya. Dia bagi salam kepada kita. Dah biasa ucapan salam kan. Dia biasa, fasih ucapan salam tu, ya. Jadi sebenarnya kita tak perlu jawab, ya. Kalau kita tahu, macam contoh kalau Negeri Sembilan ni, kedai-kedai runcit ni, orang-orang yang bukan Islam, ya, yang menjaga contohnya. Oh, dia kalau kat kampung-kampung ni pasti cakap, dia bagi salam, ya. Kita datang dia bagi salam dulu, tapi dia bukan Islam. Jadi pada masa itu kita tak perlu jawab. Kalau nak jawab juga, ya, alaikum. Ya, alaikum, ya. Jadi alaikum atas kamu, ya, bukan atas kamu kesejahteraan. Kalau alaikumussalam, itu mana ada kesejahteraan ujung itulah kan. Jadi alaikum saja. Jadi kalau ditanya kenapa, ya, tak ada salamnya, alaikum je. Kalau kau dah masuk Islam baru boleh letak salam. Macam itulah bahasa kita bagi tahu, ya. Kalau tak kita sebut alaikum. Sebab tu kadang menyambut telefon pun, ya, jangan terus bagi salam. Tengok kadang-kadang orang tak kenal, kita bagi salam sebenarnya bukan orang Islam lah, ya. Itu makna kita nak tahu dulu, ya, kadang yang menyambut telefon bukan orang Islam dan kita selalu bagi salam dulu. Itu salah kita lah, ya. Baik, kita teruskan lagi hadis 1475. Siapa nak baca? Silakan. Ya, sila.
Baik, catatkan hadis 1475. Ya, hadis sah. Matan, diperintah orang yang mendengar ucapan Alhamdulillah dari orang yang bersin. Koma. Hendaklah membalas dengan yarhamu kallah. Yarhamu kallah. Hukum wajib. Baik. Ini bab salam ya. Bab salam. Bab tasmid. Tasmid ni maknanya bersin ya. Menjawab orang bersin disebut tasmid. Baik. Kalau seorang tu bersin, tapi bersin tadi disebut Alhamdulillah ya, baru kita wajib menyambut yarhamukallah. Yarhamukallah. Yang mendengar ni, ini kena ambil tahulah perkataan yarhamu. Ya, yarhamukallah. Yarhamu ni maknanya ya, moga Allah merahmati. Yarhamukallah sekalikan moga Allah merahmati kamu. Merahmati engkau. Kata engkau lah. Ya, moga Allah merahmati engkau. Macam tu. Ya. Tapi kalau orang tu bersin saja, dia tidak menyebut apa-apa, kita tak wajib jawab. Kecuali dia bersin saja Alhamdulillah. Kita yang dengar ni, kita sebut yarhamukallah. Ya. Moga Allah merahmati engkau. Macam tu. Ya. Jangan salah sebut Allah yarham. Ya. 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 Yarhamukallah. Ya. Baik. Kalau si yang mendengar, mana yang mendengar tadi sebut yarhamukallah, yang bersin pula kena menyambut lagi. Ujung tu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini orang yang bersin ni. Kena jawab lagi. Jawab balik. Ya. Yahdikumullah, moga Allah memimpin kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Atau moga Allah memberi petunjuk kepada kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Yuslihu tu memperbaiki, balakum keadaan kamu. Ya. Sebab itu kalau anak-anak kecil dia bersin, kita biasakan kita sebut Alhamdulillah, macam tu kan. Biar dia biasa. Bila dia bersin, dia sebut Alhamdulillah. Macam tu. Jadi ya, nanti dia terbiasalah. Bukan kita menjawab Alhamdulillah, bukan. Kita menyebutkan Alhamdulillah itu sebagai mengajar dia. Macam tu. Ya. Baik, kalau orang bersin sebut Alhamdulillah, apa kita jawab? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Kemudian yang bersin jawab apa lagi? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah, moga Allah memimpin kamu
dan memperbaiki keadaan kamu. Macam tu. Ya. Kalau tak jawab panjang pun, dapat sekerat pun jadilah yahdikumullah. Ya. Kalau kalau dua rangkap ni tak dapat diingat, ya, yahdikumullah pun cukuplah. Ya. Ini mana kalau berpelajaran, kita tahulah. Kalau yang tak berpelajaran, macam mana nak jawab? Tak tahu. Ya. Yang berpelajaran pun kadang tak hafal. Bila time bersin baru nak cari buku. Cari buku hadis ke berapa hari itu. Dah tak jumpa pula. Ya. Dah puas mencari, tak jumpa pula. Ya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa yuslihu balakum. Kalimat tayyib ada dulu. Ada? Bab salam ada? Wa yuslihu ada. Wa yuslihu tu maknanya dan ia perbaiki. Wa yuslihu balakum. Balakum. Ada kak? Ada dalam hadis tu? Nampak tak dalam hadis tu? Ada tengok hadisnya tu. Faqala fal yakul lahu, maka hendaklah ia katakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Minta satu lagi. Hadis pendek ni. Siapa nak baca? Satu lagi. Silakan. Okey. Satu 476 catatkan hadis sah. Matan, dilarang minum sambil berdiri. Hukum makruh, kerana Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Baik ya. Terkadang orang menghukum begitu keras. Kerana apa? Dia menjumpai hanya satu hadis. Ya, katanya Nabi melarang minum sambil berdiri. Ya. Jadi kalau kita minum mesti nak cari tempat duduk. Ya. Sebenarnya ya, Nabi pun pernah minum berdiri. Ya, ketika dia minum air zam-zam, dia minum dalam keadaan berdiri. Jadi Nabi ada berdiri, ada duduk. Jadi tu kita pun ya minum, ya tengok keadaan lah. Kalau keadaan tu memang sesuai, memang minum ketika duduk, duduklah. Kalau majlis tu biasanya ya tak sesuai dengan duduk, ya minumlah sambil berdiri. Ya, tengoklah majlisnya macam mana. Ya. Kalau tak boleh duduk, berdirilah sambil berdiri. Ya. Maknanya tidak salah dan tidak berdosa. Hanya makruh tu, ya, istilah makruh tu maknanya tidak disukai. Kalau ada sepatutnya duduk, boleh duduk, kita berdiri, tak sesuai lah. Ya. Kalau majlis biasa, ya, kerusi memang kurang, ya, tak apalah minum berdiri. Contohnya, tak ada salahnya. Jangan pegang satu saja, langsung tak boleh berdiri. Dan kita marah orang kalau tak duduk. Salah, kita tak sampai pelajaran ke situ. Sebenarnya pelajarannya boleh.
Ya, minum sambil berdiri dan minum sambil duduk. Tengok suasana, ya. Suasana macam ni, ya. Itu mana boleh, ya. Hanya bukan haram hukumnya, hanya sekadar makruh nama dia, ya. Kalau orang semua duduk, kita berdiri kan jadi makruh. Kenapa jadi makruh? Orang semua duduk minum, kita seorang minum berdiri. Jadi makruh tu mana orang lain pandang tak senang, tak suka. Itu makna makruh. Ya. Makruh ni ialah bila kita tak menyenangkan orang lain. Sebab itu kadang orang hukumkan kalau kita solat, kita bau petai. Kita solat berjemaah, kita bau petai. Ya. Jadi orang yang solat kan terganggu. Itu dihukumkan makruh. Maknanya kita tak menyenangkan orang sebelah. Bau kuat. Satu jemaah semua makan petai. Tak apa, tak makruh lagi dah. Ya. Satu jemaah semua makan petai, semua jemaah makan durian. Sendawa sama-sama sendawa. Tak adalah makruh. Ya. Yang makruh ni seorang-seorang yang bawa. Macam tu jadi makruh. Ya. Boleh. Tak ada salahnya. Boleh. Ya. Kalau tak boleh langsung, artinya tak ada contoh daripada Nabi yang Nabi tak pernah minum sambil berdiri. Tapi ada contoh Nabi pernah minum sambil berdiri. Jadi tak ada salahnya. Ya. Baik, sampai situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula akan datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat berkat daripada pelajaran hadis yang kita baca tadi, insyaAllah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala